kecoh lah pula. Nak letak apa ni? Orang kata letak kicap untuk buat gigi. Aloe vera. Bolehlah. Aloe vera kita potonglah sikit ya. Oh, pisau ni kena berhati-hati ni. Okey. Oh, nampak macam ada gel lah aloe vera ni. Saya letaklah sikit dekat tangan saya ni. Dekat lecur ni. Aduh, pedihnya. Nisa, apa yang Nisa buat tu? Cikgu. Saya pagi tadi nak buat sarapan. Lepas tu terkena air panas, melecur. Orang kata guna gel aloe vera ni bagus nak legakan lecur ni. Macam ni, bagus, cikgu. betul tu. Memang gel aloe vera digunakan untuk menghilangkan lecuran. Mengurangkan lecuran lah, mengurangkan panas dan juga kesan lecuran tersebut. Saya sapu kat sini ni, tapi betul ke cara saya ni, cikgu? Ya, betul. Itu adalah cara yang betul, cara tradisional yang kita guna untuk menyapu ubat tradisional pada kulit kita. Okey, sebenarnya selain aloe vera ni, dia sebenarnya sekarang dah dikomersialkan, dah digunakan secara meluas. Malah dijadikan sebagai gel. Gel aloe vera kan, pernah tengok di pasaran kan? Banyak dijual, cikgu. Itu memang untuk selain daripada untuk lecuran, dia juga digunakan sebagai pelembap kulit. Wah, kalau gitu boleh pakai dekat muka lah, cikgu. Tapi perlu dipatenkan dululah. Dia ada kajian kan ataupun ujian klinikal dulu. Okey, tadi selain daripada aloe vera, cikgu ada asam jawa kat sini. Wah. Tadi pergi pasar jumpa buah asam jawa. Ini buah asam jawa, ini daun dia. Okey, jadi asam jawa juga merupakan ubat tradisional yang kita boleh melegakan batuk. Secara tradisional lah, ambil jus dia minum. Okey, selain daripada tu, yang menariknya, selain daripada ubat, dia juga boleh dijadikan bahan pencerah kulit. Wah, cantik. Secara tradisional lah kan. Lagi selamatlah kita buat sendiri. Maknanya, cikgu, selain daripada dijadikan ubat secara tradisional, macam saya kecil-kecil dulu, mak selalu bagi minum air asam jawa. Nak legakan tekak musim panas. Betul. Jadi, dia boleh jadi bahan kecantikan pula, cikgu? Ya, ada dua fungsi kat situ. Wah, hebatnya. Tu sebab saya jumpa tu, terus saya terlintas nak bawa. Saya bawa lah. Tapi kan, cikgu, saya nampak ada banyak bahan-bahan di hadapan cikgu. Dekat saya pun ada pokok aloe vera. Apa kaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini? Baik, bagus tu Nisa. Hari ini tajuk kita ialah bahan ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Wah, menarik. Okey, menarik. Kita banyak aktiviti hari ini selain kita nak belajar tentang ubat dan kosmetik. Ya, baik. Itu tajuk hari ini, tajuk kimia KSSM tingkatan 5. Ya, saya pasti murid-murid di rumah juga, rakan-rakan saya yang sedang menonton sekarang ni, semua tak sabar-sabar nak tahu dengan lebih lanjut apa yang kita nak belajar hari ini dan aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Tetapi untuk mengetahui dengan lebih lanjut siapakah guru kita pada hari ini, siapakah sebenarnya Cikgu Nik Adewati kita ni, jom kita saksikan profil beliau. Assalamualaikum. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Nama saya Nisa K akan menemani anda selama 1 jam ini. Ada 3 perkara yang Nisa ingin murid-murid di rumah sematkan di dalam fikiran masing-masing. Yang pertama, pakai pelitup muka di mana sahaja anda berada. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal 1 meter atau kalau boleh lebih. Dan yang ketiga, untuk kekal membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah murid-murid di rumah, hari ini bagi mata pelajaran kimia kita ada satu tajuk yang saya kira sangat-sangat menarik dan saya juga tertarik. Jom kita persilakan Cikgu Nik. Assalamualaikum Cikgu. Hai, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Selamat kembali ke Didik TV KPM Cikgu Nik yang merupakan guru cemerlang mata pelajaran kimia dari SMK Taman Jasmin 2 Kajang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya nak tanya Cikgu, mungkin Cikgu boleh jelaskan dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini iaitu ubat-ubatan dan kosmetik. Silakan Cikgu. Baik, hari ini tajuk kita ialah ubat-ubatan dan kosmetik. Ya. Okey, yang pertama sekali ialah kita nak mengetahui tentang kategori ubat
Kita ada dua jenis ubat, iaitu ubat tradisional dan juga ubat moden. Betul. Okey, mewajarkan penggunaan ubat. Kemudian kita pergi kepada bahan kosmetik. Baik. Okey, dan mewajarkan penggunaan bahan kosmetik dalam kehidupan harian kita. Okey, itu kita punya objektif pembelajaran pada hari inilah. Baiklah, saya kira murid-murid di rumah semua sedang bersedia untuk sesi kita pada pagi ini. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, saya nak jemput Cikgu Nik untuk kita sanitasi tangan kita bersama-sama. Silakan Cikgu. Saya juga ada gel pembasmi kuman yang bersaiz poket. Senang ya Cikgu. Saya bawa ke mana-mana sahaja. Mudah untuk kita sanitasi tangan kita, kekal bersih dan kekal selamat insya-Allah. Murid-murid di rumah, saya harapkan anda semua sudah bersedia. Ini tajuk tingkatan 5 ya Cikgu. Ya, jadi bagi rakan-rakan calon-calon SPM, inilah tajuk untuk kita sama-sama pelajari. Dan bagi rakan-rakan lain yang menonton, mungkin ini sesuatu yang baru yang anda ingin dapatkan informasi daripada kami di sini. Boleh sediakan buku, boleh sediakan kertas, boleh sediakan buku nota, buku teks, apa saja bahan rujukan. Jom kita nak mulakan sesi pembelajaran kita. Saya nak persilakan Cikgu Nik. Silakan Cikgu Nik. Kita ke smartboard ajaib kita. Smartboard ajaib kita sekiranya ada. Silakan Cikgu. Sebelum kita mula pada kita tadi cikgu dah bagi tahu objektif pembelajaran kita ialah kita ada yang pertama ini ialah kita nak belajar tentang ubat. Ya, baik. Okey, kita ada ubat tradisional dan juga ubat moden. Betul. Okey, kita pergi pada ubat tradisional dulu. Okey, banyak ubat tradisional, contohnya yang macam cikgu bawa ni lah. Bawang putih, halia, asam jawa. Saya nampak ada kunyit Cikgu. Kunyit ada. Cikgu pun bawa serbuk kunyit ini yang telah diproses. Baik. Okey, sebenarnya dekat luar pun banyak. Cikgu bawa pokok pandan sebagai pewangi. Okey, itu maknanya pokok yang cikgu bawa ni termasuk dalam tajuk kosmetik jugalah. Baik. Tapi cuma kita nak fokus kepada ubat tradisional dulu. Okey, Nisa pernah tak menggunakan ubat tradisional, contohnya ada sesema ke kan? Ya, kalau sakit dulu tekak ke kan? Ibu saya akan rebuskan macam-macam lah, kunyit lah, halia untuk beri saya minum. Tengok kalau macam demam ni, kalau tak kebah baru ke klinik. Biasanya secara tradisional dahulu. Bagus. Betul cara Ibu Nisa buat tu. Maksudnya kalau kita sesema, orang zaman dahulu dia kalau sesema mereka akan gunakan asam jawa ataupun halia. Kan masyarakat Melayu memang banyak guna halia lah. Betul. Terutamanya musim sekarang ni musim sejuk. Halia bukan setakat nak hilangkan sesema, tapi dia untuk memanaskan badan. Okey, memanaskan badan dan juga menghilangkan ataupun mengurangkan sesema. Lepas tu barulah kita pergi jumpa doktor lah kalau untuk zaman sekarang kan. Baiklah. Kalau Nisa kata hari tu mak Nisa buat jus kan. Apa kata hari ni kita nak buat jus halia? Wah. Cikgu nak buat dengan saya jus halia? Ya, nak buat dengan Nisa jus halia. Cikgu ada 2 set. Baik. Untuk kita buat jus ni hari ni. Okey, jus ni sebenarnya kalau dekat rumah kita rebuslah halia tu. Kita masak and then kemudian kita minum air lah. Minum yang telah suam lah. Tapi dekat studio ni cikgu sediakan air suam. Okey, kita tak masak lah. Sama juga khasiat dia. Okey, khasiat dia sama. Kita tumbuk halia. Baik. Nisa boleh ni lah. Kita boleh mula menyediakan ni lah. Baiklah cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah semua tertanya-tanya macam mana nak menghasilkan air halia ni. Kita akan berhenti seketika sebelum kita sambung sesi kita dan kita akan lakukan bersama-sama selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Nik dari SMK Taman Jasmin 2 Kajang Selangor. Kita nak sama-sama melakukan eksperimen ataupun aktiviti menghasilkan air halia. Jom cikgu kita lihat sekali lagi bahan-bahannya cikgu. Apa yang kita ada di hadapan kita ni?
Baik, untuk penyediaan jus halia kita hari ni, kita ada halia. Halia, okey. Murid di rumah. Cikgu telah potong halia ni. Yang telah dipotong secara berkeping-keping ya cikgu? Baik. Kepingan kecil, kepingan nipis. Kita ada air suam. Air suam. Okey, kalau dekat rumah kita boleh guna air panas. Ataupun kita nak rebus, rebus di atas dapur. halia tadi. Boleh. Okey. Ini dua saja bahan ni cikgu? Ya, dua saja. Sangat ringkas. Okey, jom kita mulakan. Okey, baik Nisa. Sebelum tu, okey, disebabkan ini tajuk ubat, cikgu nak bagi tahu dulu murid. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ubat? Boleh. Okey, ubat ialah bahan kimia. Okey, walaupun ubat ni tradisional, masih ada bahan kimia dalam tu. Baik. Okey, bahan kimia yang boleh merawat dan mengurangkan kesakitan. Itu maksud ubat. Okey. Marilah kita buat. Jom, saya dah tak sabar. Murid-murid di rumah, saya rasa mereka sempat tu lari ke dapur cari halia. Baiklah. Perkara pertama kita kena buat ialah simple, senang saja. Kita guna halia ni. Ya. Okey, cikgu dah sediakan lesung. Baik. Kat sini kita ada 3 lesung, boleh gunalah yang mana-mana. Boleh cikgu. Okey, masukkan halia. Berapa keping agak-agaknya? Saya rasa mengikut berapa banyak yang kita nak hasilkan. Betul tak cikgu? Mengikut air yang kita ada lah. Okey. So kita tumbuk. Kita tumbuk. Okey. Tak apa cikgu, tumbuk je. Tumbuk je. Uish. Dah berbau halia dekat studio kita ni. Mungkin terkejut ni murid-murid di rumah. Okey, buka Didik TV. Alamak, tengah menumbuk. Sebenarnya kita sedang belajar mata pelajaran kimia bagi tajuk ubat-ubatan dan kosmetik. Risau nanti orang ingat kita buat sambal. Tak, kita sebenarnya memang ini adalah ahli farmasi guna untuk dia menghancurkan ubat-ubat tradisional lah. Baik, sekarang ni nampak tak? Okay. Saya punya kunyit lebih ni dah kurang hancur. lah. Kunyit pula halia. Nampak? Halia. Sedapnya bau halia cikgu. Ya, selalu orang buat rendang kan. Rendang, halia, kunyit ni sebenarnya bukan untuk bahan masakan je lah. Betul. Kalau kita kisar terus menggunakan pengisar elektrik, boleh ke cikgu? Lagi boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey, mungkin ada orang lagi banyak jus dapat kan. Saya dah tumbuk ni cikgu, saya rasa cukup hancur. Saya suka dia tumbuk kasar-kasar sikit cikgu. Ya, betul. Cikgu pun suka kasar-kasar juga. Betul. Sebab nanti ada orang dia suka makan halia tu. Halia yang kasar-kasar tu kan. Ada orang dia suka jus saja. Betul. So tengok pada orang lah. Kita dah tumbuk ni, saya rasa dah cukup dah ni, cantik dah ni. Okey, apa yang kita perlu lakukan? Kita ambil spatula ni. Baik, spatula juga. Kita masuk dulu dalam cawan kita. Okey, baik. Gelas. Kita sebab ini jus kan. Okey, jadi masukkan ke dalam gelas. Macam cikgu sebutkan tadi, ada yang suka jus sahaja. Jadi bolehlah tapis. Ya, boleh tapis. Kalau ada penapis, boleh terus tapis. Macam Nisa sukalah nak merasa nak gigit-gigit dia tu kan. Isi halia ni. Sebab ianya sangat-sangat bagus untuk rasa kesihatan. panas-panas sikit tu. Betul. Sekarang ni ada produk teh halia dekat kedai kan. Jadi bukan yang sudah setakat diproses secara uncang cikgu. Bukan setakat untuk dijadikan boleh dijadikan minuman santai kan, minum-minum petang. Maklumlah kita Malaysia ni cuaca panas dan sejuk, panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi hujung-hujung tahun musim-musim hujan-hujan tu kan macam ni sejuk. Kan? Bolehlah. Kalau negara 4 musim memang mereka tanam halia secara besar-besaran lah. Jadi bila tiba musim sejuk, okey, dia akan gunakan halia ni buat sebagai minuman. Buat sebagai kita panggil halwa untuk makan kudap kan. Baik. Okey, saya dah masukkan air suam. Jom, kita masukkan air suam ke dalam gelas kita. Berapa banyak cikgu? Penuh gelas lah ya? Lebih kurang 3/4 gelas lah. Baik. Okey, lebih kurang macam ni. So ini cikgu potong hiasan dia. Ya. Sekarang kita dah ada jus. Dah siap ke ni cikgu? Dah siap sebab air tu dah air suam. So dia boleh mengeluarkan bahan kimia yang ada dalam jus tu lah. Boleh dijadikan sebagai ubat. Ya, seperti tadi cikgu ada sebutkan kita boleh gunakan air panas ataupun kita boleh terus rebus. Di atas api. Tapi kalau kita rebus cikgu, adakah kita perlu menumbuk dahulu atau kita masuk je seketul-seketul? Kalau atau rebus, kita hiris?
kita setakat hiris saja Iris bolehlah. sahaja. Baiklah. Saya nak cuba minum tapi maklumlah kita kena menjaga SOP dengan memakai pelitup muka di sini. Saya akan minum selepas ini. Saya nak bagi dia keluar dulu. Bagi jus dia keluar dulu. Ya, dan meresap ke dalam air. air. Baiklah, jom kita biarkan dahulu seketika di sini. Murid-murid di rumah tu sempat tu sambil kita berbincang di sini mengenai bahan kita dan tentang ubat-ubatan. Sempat diorang buat kat rumah. Baik. Jom kita teruskan cikgu. Silakan cikgu. Okey. Tadi ialah ubat tradisional. Sekarang kita nak belajar pula tentang ubat moden. Ubat moden. Sebenarnya Nisa, ubat moden ni pun sebenarnya dihasilkan ideanya datang daripada ubat tradisional. Sebab orang zaman dahulu memang merawat, mengubati penyakit memang menggunakan bahan tradisional. Betul tu. Jadi bila zaman dah maju, teknologi dah berkembang, jadi bahan kimia daripada ubat-ubat tradisional ni dikaji dan dibuat semula. Kita panggil ubat sintetik atau ubat moden. Okey, so kat sini cikgu ada cikgu akan tunjukkan ubat moden. Ubat moden kita ada beberapa kategori. Kalau ubat tradisional, kalau untuk sesama kita guna buah ini, lia dan sebagainya kan. Tapi kalau ubat moden, okey, ubat moden kita ada. Okey, ni cikgu dah. Okey, kita ada 5 kategori. Sakit tertentu kita ada ubat yang tertentu. Contohnya kita ada yang pertama ialah analgesik. Ya. Okey, analgesik kita pergi kepada kategori dulu. Baik. Yang kedua ialah antimikrob. Yang ketiga ialah ubat psikotik. Okey, yang keempat ialah anti-alergi. Dan yang kelima ialah kortikosteroid. Okay, ini 5 kategori ubat moden. Baik. Okay, yang murid kena kena tahu. Baiklah, kita pergi satu persatu. Ubat analgesik. Pernah dengar tak analgesik? Analgesik, saya rasa ubat-ubat yang mengubati seperti demam-demam macam tu, pening-pening, betul tak cikgu? Betul. Ini kategori dia. Analgesik ialah jenis ubat. Okey, kita ada 3 contoh analgesik iaitu aspirin. Ya. Aspirin. Okey, paracetamol pernah dengar? Paracetamol. Paracetamol selalu cikgu. Selalu dengar kan untuk tersakit kepala kan. Dan juga Kodena. Kodena ni untuk melegakan batuk. Kalau zaman dulu guna asam jawa. Betul. Okey, kalau sekarang guna Kodena. Okey, jadi itu adalah analgesik. Okey. Okey, yang kedua ialah antimikrob. Antimikrob ialah ubat untuk ada 3 jenis antimikrob iaitu antibiotik seperti penicillin dan streptomycin. Okey, antiseptik. Antiseptik. Antiseptik biasanya kita guna di luar badan. Ya. Okey, dan disinfektan. Disinfektan digunakan pada permukaan yang bukan badan kita. Disinfektan ni banyak sangat digunakan di dalam musim-musim endemik ni, betul tak cikgu? Betul. Untuk membersihkan permukaan di rumah. Permukaan, kan. Alright. Kemudian kita pergi kepada jenis ubat yang ketiga iaitu ubat psikotik. Bila sebut pasal psikotik mesti teringat pasal mental. Ya, kesihatan kan? mental. Penyakit mental sebenarnya bukanlah orang yang betul-betul sakit mental sahaja yang guna ubat ni. Sebenarnya kita orang biasa pun kalau penat bekerja, contoh dia adalah ubat tidur. Ya. Dia adalah kategori ubat psikotik. Contohnya ialah haloperidol, okey, chlorpromazine dan clozapine. Itu adalah ubat-ubat psikotik. Baik. Kategori yang keempat ialah ubat anti-alergi. Selalunya fungsi dia satu sajalah untuk mengubati atau merawat alergi. Ya. Okey. Alergi ni biasanya melibatkan hidung berair. Betul, gatal-gatal kan. Dan kegatalan pada bahagian muka. Betul. Okey, yang kelima ialah ubat kortikosteroid. Okey. Ubat kortikosteroid ni ialah contoh ubatnya adalah seperti betamethason, kevelerate ataupun prednisolone. Okey, ini contoh yang digunakan secara komersial lah. Ya. Sebenarnya sebab ini tajuk baru. Baik. Sebelum ini tingkatan 5 kita tak belajar kortikosteroid ni. Okey, ini adalah untuk memberi kelegaan pada kawasan yang radang. Dan juga mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan
tindak balas alergi, asma ataupun artritis. Baik. So kita dah habis 5 kategori ubat. Okey. Jadi cikgu kumpulkan sekali lah. Ubat tu ada 2 kategori. Ya. Tradisional dan juga modern. Cuma modern ada Ada 5. 5 pula kategori kat situ. Murid kena ingat setiap 5 tu kena ingat fungsi. Dan juga contoh. Baik. Itu yang dalam yang pelajaran penting. ubat ni. Ya, baik. Baiklah, cikgu nak tanya Nisa. Tadi dah Ibu masa untuk menguji Nisa pula. Mari, saya tadi betul-betul fokus cikgu. Sebab tu saya diam je dengar cikgu menjelaskan. Okey, jom kita sama-sama jadi, jawab. apa soalan kita ni? Aha. Pernyataan manakah benar tentang aspirin? Macam dah tanya tadi kan? Ingat ke tak? Sebentar ya, tadi cikgu ada sebutkan tentang aspirin yang A melegakan kesakitan, B merangsang aktiviti dan otak, C membunuh dan merencatkan pertumbuhan bakteria, D menyebabkan ketagihan jika diambil berterusan. Bagaimana murid-murid di rumah? Apakah jawapan anda? Kita dengar. Okey, jawapannya bercampur-campur bau lah cikgu. Sekejap ya, saya rasa yang benar tentang aspirin adalah untuk melegakan kesakitan. Betul. Betul. Bagus. Yeah. Nisa murid yang bagus. Dia dengar cakap cikgu tadi. Okey, aspirin ni dia dalam kategori tadi ubat analgesik. Kategori yang pertama. Betul. Iaitu kategori untuk mengurangkan kesakitan. Okey, contoh kesakitan yang lain? Aspirin ni untuk sakit kepala, demam. Sebab bawah analgesik ada juga contoh ubat dia paracetamol dan sebagainya. Apa lagi? Batuk. 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 Itu sesama sakit dan batuk. Ya. Itu baiklah. untuk aspirin ataupun kategori ubat analgesik kita. Baik. Okey. Sekarang kita dah pergi kepada kosmetik. Tetapi sebelum itu kan cikgu kan, setakat ini murid-murid di rumah kita telah pun berbincang mengenai dengan bahan semula jadi yang kita gunakan sebagai ubat tradisional. Contohnya sebagai air halia saya ni yang saya telah biar direndam seketika nak bagi halia khasiat dia tu lebih meresap ke dalam air dan bagus untuk badan yang ada angin, nak panaskan badan dan sebagainya. Dan kita telah pergi kepada 5 kategori ubat moden. Jadi kita akan beristirahat seketika kerana selepas ini kita akan pergi ke bahagian kosmetik. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Look young, fresh. Hai, kembali ke Didik TV KPM bagi slot menengah atas masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Nik dari SMK Taman Jasmin 2 Kajang, Selangor. Sebentar tadi kita dah pergi kepada kategori-kategori ubat moden dan kita telah menghasilkan bersama-sama minuman halia yang baik untuk melegakan angin dan juga panas dalam badan. Baiklah Cikgu, jom kita nak pergi ke slot seterusnya. Tetapi kan Cikgu Nik, saya ada satu soalan yang saya sangat tertanya-tanya. Setiap kali kita sakit, kita pergi ke klinik, kita akan dapatkan ubat. Salah satunya ubat antibiotik. Tapi saya tertanya-tanyalah cikgu, kenapa doktor selalu suruh habiskan ubat antibiotik tahu, tapi ubat lain tak pula suruh habis. Kenapa agak-agaknya cikgu? Baik, bagus soalan tu. Sebenarnya soalan ni soalan yang sama juga ditanya dalam SPM sebenarnya. Untuk kategori ubat antimikrob iaitu ubat antibiotik tadi yang saya tanya tadi, biasanya doktor akan nasihatkan kita supaya habiskan antibiotik. Okey, ini disebabkan kerana antibiotik ini adalah sejenis ubat antimikrob yang membunuh bakteria. Dia bila masuk dalam badan kita, dia akan membunuh bakteria yang menyerang badan kita. Jadi dos yang doktor sarankan itu kita perlu habiskan supaya semua bakteria di dalam badan terbunuh. Ya, walaupun kita dah rasa dah sihat dah ni. Dah sihat, tapi
jika dos tu tak habis, maksudnya bakteria tu cuma lemah. Dia belum habis dibunuh. Sebab tu walaupun dah sihat, habiskan. Betul. Barulah kita boleh walaupun dah sihat, habiskan juga antibiotik itu. Barulah semua bakteria terbunuh. Terbunuh dan tak ada. Itu fungsi dia dan tujuannya. Walaupun kita rasa dah sihat, mungkin ada lagi sisa-sisa bakteria di dalam badan yang perlu Dia kena kita hapuskan. habiskan Baiklah, cikgu. semua. Saya tak sabar-sabar nak masuk ke slot seterusnya kerana kita akan pergi ke bahagian kosmetik. Sebab itulah saya tadi berbedak-bedak. Tadi tambah nak makeup pastikan ya? cantik. Ya. Tapi itulah saya rasa okey ni cantik ni. Okey, saya dah Okey dah sedia. kan? Murid-murid dah sedia. Jom kita teruskan. Baik, terima kasih Nisa. Baik, pelajaran kita yang kedua hari ini ialah bahan kosmetik. Menarik kan? Okey, bahan kosmetik ialah cikgu bagi tahu dulu definisi bahan kosmetik. Bahan kosmetik ialah bahan atau produk yang digunakan secara luaran. Okey. 3 fungsi bahan kosmetik iaitu membersih. Membersih. Yang kedua ialah merawat. Dan juga sebagai pewangi. Okey, bahan kosmetik pun sama seperti ubat, ada yang boleh digunakan secara boleh diambil secara tradisional, diproses secara tradisional. Dan zaman sekarang memang banyaklah kosmetik moden. Yang banyak yang selamat kan. Kita masyarakat sekarang dah sedar dah kita kena cari bahan kosmetik yang selamat. Okey, jadi cikgu nak terangkan kat sini kita ada bahan kosmetik. Baik. Okey, kita ada mula-mula kita nak pergi kepada objektif ataupun standard pembelajaran kita hari ini, iaitu menjelaskan dengan contoh bahan kosmetik. Alright. Kemudian mewajarkan penggunaan bahan kosmetik. Kenapa kita nak guna bahan kosmetik? Perlu ke? Betul. Adakah perempuan sahaja yang kena guna bahan kosmetik? Baik. Macam mana? Apa pendapat Nisa? Nak guna perempuan sahaja ke lelaki boleh guna? Saya rasa untuk sesetengah keadaan, lelaki juga perlu menggunakan bahan kosmetik untuk menutup celah. Dan pengacara-pengacara di kaca televisyen pun ramai yang berbedak-bedak bagi memastikan penampilan sentiasa terjaga. Bagus Nisa. Sebenarnya yang Nisa cakap tadi tu ialah kosmetik rias. Kosmetik rias atau nama lain dia ialah makeup. Baik, kosmetik rias ialah untuk mencantikkan, menaikkan penampilan diri seseorang, meyakinkan diri. Itu kategori kosmetik rias yang pertama. Yang kedua ialah kosmetik perawatan. Contoh kosmetik perawatan ialah krim pelembap supaya kulit kita sentiasa lembap. Pelindung cahaya matahari. Itu ialah kosmetik merawat. Tujuan dia untuk merawat. Kosmetik yang ketiga ialah pewangi. Contohnya deodoran, minyak wangi, sabun mandi. Itu lelaki perempuan memang kena pakai kosmetik. Bukanlah semua lelaki kena pakai maskara ke tidak. Maksudnya tiga-tiga kategori itu ada untuk lelaki dan perempuan dan ada untuk kedua-duanya. Macam itulah maksud saya. Okey, kat sini kita bahan yang ada dalam kosmetik. Bahan asas yang ada dalam kosmetik, yang pertamanya ialah air. Okey, air digunakan dalam kosmetik sebagai bahan pelarut. Biasalah air sebagai pelarut. Yang kedua ialah pengemulsi. Okey. Apa dia pengemulsi? Pengemulsi ialah membentuk campuran homogen antara air dan minyak. Okey, contoh lecitin dan asid stearik. Okey, ini murid kena tahulah contoh dan juga jenis bahan tersebut. Kemudian kita ada pemekat. Okay, setengah bahan kosmetik contohnya krim pelembap, krim pelindung cahaya matahari mengandungi pemekat untuk memekatkan kosmetik. Contohnya adalah xanthan gum dan juga glycerin. Okey, yang ni pewangi. Pewangi biasalah. Dalam kosmetik kita tambah pewangi yang selamat. Okey. Memberikan aroma yang menyenangkan kepada produk kosmetik. Contoh minyak pati, minyak lavender, minyak apa lagi yang wangi? Minyak. Produk-produk yang saya gunakan, saya suka kalau dia ada minyak yang berasaskan bunga mawar. Sebab saya suka bau-bau bunga mawar macam tu. Cikgu pun suka mawar juga. Selain lavender, mawar pun cikgu suka juga. Betul. Untuk ni. Itu salah satu pewangi. Tadi cikgu bawa bunga mawar kan? Okey, yang seterusnya ialah pelembap. Okey, pelembap juga digunakan dalam kosmetik. Tujuan pelembap ialah mengekalkan kelembapan bahan kosmetik. Okey, jadi bahan kosmetik tidak akan mudah kering dan habis luput dia lah. Okey, mudah lupus. Okey, yang
Yang kedua terakhir ialah pengawet. Penting pengawet supaya bahan kosmetik yang dikomersialkan tu dia lebih tahan lama. Okey. Contoh pengawet ialah paraben dan formaldehyde. Okey. Pewarna. Okey, selalunya bahan kosmetik macam gincu, kita kena letak pewarna lah. Pemerah pipi kan. Betul. Okey, yang ni memberikan warna yang lebih cantik, yang lebih menarik. Contoh bahan pewarna sintetik ialah Ferrum 3 oksida. Tapi ada bahan kosmetik yang guna pewarna semula jadi macam kunyit. Apa lagi pewarna semula jadi? Pandan. Okey, banyak pewarna Dan semula ada jadi. banyak tumbuh-tumbuhan cikgu yang boleh digunakan untuk menghasilkan pewarna semula jadi. Bunga-bunga banyak. yang berwarna merah, daun-daun berwarna merah tu pun pewarna semula jadi. Ada orang buat pelembab bibir dan juga gincu menggunakan kelopak bunga mawar. Jadi warna-warna merah dan juga warna merah jambu lah. Sangat menarik. Betul. Jadi okey, ini macam mana kita nak mewajarkan penggunaan kosmetik. Wajar ke tak kita guna kosmetik? Ya. Semua orang kena guna ke? Wajib ke? Okey, sebenarnya wajar menggunakan kosmetik sebab kebaikannya ialah dihasilkan secara organik. Okey, itu yang mula-mula dihasilkan secara organik. Menggunakan bahan yang ada di sekeliling kita kemudian dikomersialkan secara meluas. Alright. Okey, kemudian kebaikan kosmetik, kenapa kena pakai kosmetik ialah mudah dihasilkan guna bahan semula jadi, selamat dan tiada kesan bahan kimia yang bahaya. Memang semua ada bahan kimia tapi bila ada kajian dan juga kajian klinikal, kita akan menggunakan bahan kimia yang selamat sahaja. Walau bagaimanapun, kita ada keburukan kosmetik komersial. Okey, keburukan tu nanti kita akan tengok dekat poster murid-murid saya nanti. Ya. Tapi kan Nisa, Ya saya. sebab kita tajuk kosmetik, kita nak buat masker nak. Jom cikgu. Masker muka. Masker muka ni dia kategori merawat. Baik. Wah, kita nak sama-sama buat masker cikgu. Jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan ni? Baik Nisa, bahan tak banyak je. Ya. Senang saja sebab ni masker tradisional. Baik. Okey, kita ada asam jawa. Asam jawa yang ini ke cikgu? Sebenarnya ini asam jawa buah ni dia belum proses. Jadi kita guna asam jawa yang telah diproses. Ya, yang menjadi macam paste ni cikgu ya. Ya, jadi macam paste ni. Baik. Kita guna asam jawa ni. Dan kita ada tepung beras pulut. Tepung Nisa beras pun ada. pulut. Ni bukan Baik. tepung gandum, tapi ini tepung beras pulut. Tepung beras pulut ya, ada boleh didapati di rumah masing-masing. Mudah didapati. Mudah didapatilah di Baik. Malaysia ni. Okey, caranya ialah senang saja. Kita ambil tepung. Okey, lebih kurang kita nak buat masker muka untuk mencerahkan kulit Ya. secara semula jadi. Wah. Okey, ambillah lebih kurang 2 sudu. Baik, jom. Okey. Saya akan masukkan ke dalam mangkuk ya cikgu. Masuk ke dalam mangkuk. Okey, 2 sudu. Baik. Okey, 2 sudu baik. Okey, kita ambil sedikit asam jawa. Okey, ketepikan bijinya. Baik. Ambil isi saja. Isi sahaja, sedikit saja. Baik, okey. Okey, ini Berlari murid-murid kita di rumah cikgu cari bahan-bahan di dapur. Asam jawa, tepung beras pulut. tepung beras pulut, asam jawa saja. Saya pula ya, saya akan ambilkan isinya saja, kita ketepikan bijinya. Okey. Okey. Tak apa kalau ada biji pun Tak tak, apa, apa. ada biji kan? nanti bila nak letak kat kulit kita boleh ketepikan. kita asingkan biji lah. Baik. Tak apalah, saya ambil je lah ni. Sebanyak pula saya letak. Okey, saya dah dapatkan Tak paste apa. asam jawa saya. Jom kita masukkan ke dalam mangkuk saya yang berisi tepung. Okey, kemudian Kemudian kita masukkan air. masukkan air. Okey, saya akan masukkan air sikit dalam mangkuk saya. Banyak ke sikit cikgu? Lebih kurang sikit je sebab kita nak buat masker tu bagi melekat dekat Ya, muka kan. tidak dekat boleh kulit. terlalu cair ya cikgu. Ya, tak boleh Okey. terlalu cair lah. Kita nak kacau dia. Okey, kita kacau sebati. Jom. Bukan tepung beras pulut bukan untuk buat kuih, onde-onde saja. Kita betul. boleh buat masker sebab ada setengah masyarakat dia memang menggunakan tepung beras pulut untuk buat bedak sejuk. Baik. Saya rasa saya perlu tambah air sebab dia sedikit pekat. Tambah sikit-sikit lah ya cikgu air. Dia jadi macam krim. Ya. Macam krim dekat yang dijual dekat kedai lah, dekat bahan kosmetik komersial kan. Macam ni. Okey, saya akan kacau lagi. Mudah je. Ya, kemudian masker macam biasa Nisa pernah pakai masker kan, seminggu Betul. sekali kita pakai masker. Masker ni dia ada tiga jenis. Kalau Baik. kulit berminyak,
selalunya masker yang digunakan ialah masker tanah liat. Oh, betul. Kalau jerawat dia akan guna masker yang lain lah. Jadi yang asam jawa ni special untuk mencerahkan kulit. Baik. Kita bukanlah nak cerah macam kita nak jadi seputih dinding. kita nak macam menghilangkan kesan cahaya matahari kan bila kita bersukan. Tona wajah ya cikgu. Tona wajah kita nak dapatkan balik tona wajah kita lah. Nampaknya masker saya dah terhasil. Dia dah cantik cair dia. Kita boleh ambil menggunakan berus makeup, kita boleh oles kepada wajah kita. Okey, tunggu macam biasalah pakai masker, tunggu 10 ke hingga 15 minit sehingga masker muka kita kering di muka, kemudian kita boleh bilas dengan air. Seminggu sekali cikgu ya? Seminggu sekali macam masker yang kita belilah. Ya, menarik betul jimat topik tak ni cikgu. Sangat jimat dan yang penting tidak ada bahan kimia. Memang tak ada. Kita sebut bahan kimia kan cikgu. Sekarang ni dah macam-macam jenama di luar sana yang menghasilkan kosmetik, penjagaan muka dan sebagainya. Saya nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan bahan kimia di dalam kosmetik cikgu. Adakah kita tak perlu pakai kosmetik sebab ada bahan kimia atau tidak? Okey, bagus soalan Nisa. Sebenarnya perlu bahan kimia. Tapi macam cikgu cakap tadi, bahan kimia ada bahan yang baik, ada bahan yang tak baik. Betul. Jadi kebanyakan orang sekarang dia kalau nak cerah tu nak cerah cepat, sapu-sapu cerah, gosok-gosok cerah. Itu sebenarnya kita kena tengok dulu bahan kimia yang ada. Contoh bahan kimia yang membahayakan tubuh badan kita ialah macam merkuri. Okey, merkuri selalunya ada pihak yang tidak bertanggungjawab masukkan ke dalam krim pencerah kulit. Merkuri ni memang cepatlah untuk mencerahkan kulit, tapi bahaya dia kepada kesihatan kita memang sangat kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati, kita kena ada kesedaran. Betul tu. Okay. Selain merkuri pernah dengar yang lain tak? Selain merkuri saya rasa banyak sangat tapi ialah bahan-bahan kimia ni namanya panjang-panjang cikgu. Kadang-kadang kita tak teringat pula cikgu. Kalau macam tu Nisa boleh tengok ni poster murid saya yang buat, dia telah dia telah cari, cikgu suruh dia cari bahan-bahan kimia apa yang terdapat dalam, contohnya krim pencerah, kita ada kat sini krim pencerah kulit, krim jerawat kan, nak hilangkan jerawat dengan cepat. Okey, yang ini kita ada pembentangan daripada murid yang bernama Mugilan dari 5 Jujur yang mana dia telah membentangkan bahan bahaya dalam kosmetik. Contohnya krim pencerah kulit, ada bahan apa tu? Ada bahan terlarang merkuri dan boleh menyebabkan kanser kulit. Sangat bahaya. Dan kita ada juga bahan terlarang tretinoin yang mengakibatkan kemerahan pada kulit dan kulit akan mengelupas. Tretinoin. Baru saya teringat. Saya ada baca-baca tentang bahan-bahan bila kita nak beli barang kosmetik tu kan. Kita perlu membaca dengan baik. Ada lagi satu ni cikgu. Perkongsian daripada murid yang bernama Syarifah Sumayah dari 5 Ibnu Umar. Okey, jom. Kita lihat cikgu apakah perkongsian bahan lain dia yang dia ada. Contohnya di dalam penyembur rambut ya. Dia ada 5 bahan yang berbahaya seperti acid azelaic, meconazole, kita ada dexamethasone, kita ada plumbum, kita ada hydroquinone dan juga betamethason. Penyembur rambut dia ada bahan terlarang metilina klorida yang boleh mengakibatkan kanser kulit dan krim kecantikan yang mengandungi hydroquinone dan tretinoin serta betamethason yang mengakibatkan kemerahan pada kulit, meningkatkan sensitiviti kulit dan kanser kulit. Seperti yang cikgu ni ada sebutkan tadi, maklumlah kita mungkin nampak kesannya begitu laju dan cepat. Tapi ianya mengakibatkan keradangan pada kulit sebenarnya dan juga pada masa akan datang ada risiko-risiko lain. Risiko lain lah macam kanser. Kanser ni dia tak datang secara cepat. Betul. Dia ambil masa yang lama lah. Itulah bahaya. Jadi kita kena sedarlah sebagai masyarakat. Cikgu sebagai wakil kepada masyarakat beritahu murid dulu. Kemudian murid akan beritahu kepada masyarakat lah. Itulah kita punya hasrat. Ya, jadi adakah ini sebab kenapa ada sesetengah bahan kosmetik yang telah dilarang sepenuhnya oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia daripada digunakan rakyat Malaysia, cikgu? Betul, memang ada sangat banyak. Setiap tahun KKM akan mengeluarkan senarai bahan-bahan kosmetik yang bahaya dan tidak sesuai dipakai oleh masyarakat kita lah. Betul. Ada juga bahan kosmetik yang mengikut cuaca kita tak sesuai. Ada juga. Dan yang paling penting ialah bahan kimia lah. Bahan kimia yang bahaya tidak boleh sesekali masuk ke dalam
bahan kosmetik dan disapu ke kulit kita mahupun dimakan. Baik, sekarang kita dah berbincang berkenaan dengan bahan-bahan kimia dan juga bahan berbahaya dalam kosmetik dan kita telah menghasilkan bersama-sama. Masker saya ni saya nak pakai. Tapi bukan sekarang lah. Nanti balik nanti mungkin malam nanti cikgu sebelum tidur saya boleh letak dia dalam peti dulu ke? Boleh letak dalam peti. Bolehlah saya nak cuba sikit kan. Dekat tangan saya kot cerah lepas ni. Jom. Kita akan biarkan seketika, kita nak berhenti rehat dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Siapa macam ni cikgu? Tebal? Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Kita sedang membincangkan tajuk ubat-ubatan dan kosmetik di bawah mata pelajaran kimia bersama-sama dengan Cikgu Ni. Jadi jom cikgu, kita teruskan. Silakan cikgu. Baik, jadi kita dah sampai ke pengisian yang kita yang ketiga. Jadi cikgu nak uji kat sini, cikgu nak uji murid-murid dekat rumah dan juga cikgu nak uji Nisa saya dekat studio. Boleh ke? Okey, satu persoalan tentang kosmetik kat sini. Jom cikgu. Kita lihat, kita jawab bersama-sama ya, murid-murid di rumah. Okey, soalan kita ialah tadi cikgu ada bagi bahan beberapa bahan dalam kosmetik. Soalan ini ialah apakah fungsi air dalam produk kosmetik? Apa tu? Air. A ialah memberi bau wangi. Okay, B memberi warna kepada produk. C memekatkan produk. Okay, dan D sebagai pelarut dalam proses penghasilan kosmetik. Yang mana satu tu? Fungsi air dalam produk kosmetik. Saya yakin dan rakan-rakan di rumah, murid-murid semua yakin jawapannya adalah D sebagai pelarut dalam proses penghasilan. Betul tak? Betul, Nisa. Betul. Memang air ni memang kategori air memang pelarut sebenarnya. Air pelarut bahan kimia dan semestinya pelarut bahan kosmetik. Baik, sebagai kesimpulan, cikgu nak Nisa sebut 5 kategori ubat, boleh tak? Boleh cikgu. Saya akan murid-murid kat rumah pun. 5 kategori ubat moden yang telah kita pelajari tadi. Murid-murid di rumah boleh semak jawapan masing-masing dan salin nota. Okey, yang pertama kita ada ubat analgesik. Yang kedua kita ada anti-mikrob. Yang ketiga kita ada ubat moden, ubat psikotik. Yang keempat kita ada anti-alergi. Dan yang kelima cikgu ni ada sebutkan tadi ini adalah ubat yang baru kita belajar iaitu kortikosteroid. Betul tak cikgu? Betul. 5 kategori ubat. 5 markah untuk saya. Okey, bagus. Murid pun kena ingat tahu 5 kategori ubat tadi dan juga contoh setiap ubat tersebut. Contoh dan fungsi. Baiklah cikgu ni, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita pada hari ini bagi topik ubat-ubatan dan kosmetik bagi mata pelajaran kimia slot menengah atas. Saya nak minta cikgu ni untuk kongsikan rumusan kepada murid-murid di rumah yang sedang menonton. Silakan cikgu. Baik Nisa, tadi kita telah belajar tentang ubat, 5 kategori ubat moden, ubat-ubat tradisional. Kita pun dah menghasilkan air halia untuk mengubati sesama dan juga memanaskan badan secara tradisional. Kita juga telah menghasilkan bahan kosmetik ringkas iaitu masker muka untuk mencerahkan kulit. Okay, itu 2 bahan yang kita telah buat. Kalau dekat sekolah, bahan ini kita jadikan sebagai projek PBD. Okey, kemudian seterusnya ialah kita dah jalankan PBD. Poster murid cikgu tadi tu ialah PBL iaitu Project Based Learning. Perlu dilakukan bagi setiap murid lah. Baik. Itu saja kesimpulan untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Dan ingatlah murid-murid di rumah jangan lupa untuk mengingati 5 kategori ubat moden tadi, contoh-contohnya dan fungsi-fungsinya. Cikgu, bagaimana murid-murid di rumah nak mendapatkan bahan-bahan latihan pengukuhan untuk topik ini, cikgu? Okey, untuk topik ini dan juga topik-topik yang lain, murid-murid boleh dapatkan di Sumberku. Okey, pergi ke laman sesawan Sumberku. Di sana banyak bahan soalan
contoh-contoh, banyaklah bukan daripada tajuk ini sahaja. Ya, betul tu. Jadi murid-murid boleh pergi ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda untuk bahan latihan pengukuhan. Bukan setakat untuk tajuk ini, ada pelbagai dan banyak sangat bahan-bahan yang ada di dalam itu untuk anda memantapkan pengetahuan bagi sesuatu tajuk. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nik Adewati daripada SMK Taman Jasmin 2 Kajang, Selangor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami sepanjang 1 jam ini. Kita berbincang berkenaan dengan topik ubat-ubatan dan kosmetik. Kita dah buat air halia. Kita dah buat masker ni. Ini adalah ubat-ubatan tradisional ya. Kosmetik kita dah tahu antara bahan-bahan terlarang, bahan-bahan kimia yang ada di dalam kosmetik, dan kita telah mewajarkan penggunaan kosmetik. Perlu atau tidak perlu? Untuk lelaki sahaja, untuk perempuan sahaja ke, atau untuk lelaki sekali? Baiklah, diharapkan apa yang kita kongsikan memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nik. Saya harap dapat jumpa Cikgu Nik sekali lagi. Topik ini topik yang sangat menarik. Jangan lupa lakukan banyak latihan pengukuhan dan ulang kaji untuk memantapkan pengetahuan di dalam topik ini. Kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Bye, jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM